Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua penonton pada hari ini dalam TVET Expo and Summit 2021 atau TES 2021 Pendidikan Digital The New Future. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan forum pada hari ini, so kita pada hari ini akan berbincang mengenai satu topik yang amat penting dalam pendidikan TVET di negara kita. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia pada tahun 2020, kita gagal untuk mencapai tahap pekerja mahir tempatan yang disasarkan sebanyak 35%, namun kita hanya mencapai 28% sahaja. Ini membuktikan bahawa pendidikan TVET di negara kita sangat penting. Namun, persoalan pada hari ini, adakah TVET ini merupakan pendidikan kelas pertama, dan kita akan berbincang bersama 9 orang panel pada hari ini. 4 berada di atas pentas pada hari ini dan 5 lagi akan bersiaran melalui platform Zoom secara digital. Jadi sebelum saya teruskan, saya akan memperkenalkan barisan panel kita yang hebat dan merupakan pakar dalam industri masing-masing. Yang pertama, saya perkenalkan yang sedang berada di pentas pada hari ini adalah Profesor Datuk TS Dr. Wahid bin Razali, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia, yang merupakan salah satu universiti terbaik dalam pendidikan TVET di negara kita. Dan bersama saya juga di pentas pada hari ini, kita ada Profesor Madya Dr. Abdul Rashid, iaitu Dekan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang sedang berada di platform atas talian kita pada hari ini adalah Tuan Faris Azmi, iaitu Dekan Fakulti Animasi dan Multimedia Aswara, yang bersama kita di platform digital. Dan yang keempat juga berada di platform digital, kita ada bersama kita hari ini adalah Puan Norati Ibrahim, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif PMB Tijari. Dan juga turut bersama kita di atas platform atas talian pada hari ini adalah Tuan TS Muhammad Muzammil, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Bumi Putra. Dan yang keenam bersama saya di atas pentas pada hari ini adalah Profesor Dr. Wan Fauziah, iaitu Dekan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dan yang sedang berada di atas platform atas talian bersama dengan kita adalah Datuk Haji Baharudin Abdullah, yang merupakan pengarah penasihat strategik Kolej Teknologi Midas. Dan pada hari ini yang berada bersama saya di atas pentas yang ke-8 adalah Profesor Datuk Dr. Noraini Idris, yang merupakan pengerusi National STEM Association. Dan yang terakhir bersama saya di atas talian pada hari ini adalah Saudara Julfitri Johar, yang merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia. Jadi 9 orang panel pada hari ini akan bersama-sama saya mengupas mengenai tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu TVET sebagai pendidikan kelas pertama. Mereka merupakan pakar dalam bidang masing-masing untuk kita melihat sudut pandang yang berbeza berkaitan TVET negara kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada panel kita yang pertama yang bersama saya di atas pentas pada hari ini, iaitu Profesor Datuk TS Dr. Wahid bin Razali. Datuk, apa pandangan Datuk mengenai latihan TVET yang ada di negara kita pada hari ini, dan adakah latihan TVET yang disediakan di negara kita pada hari ini mencapai matlamat asal penubuhannya? Dipersilakan Datuk. Itu satu soalan yang agak sukar kerana kita terpaksa menjangkau kepada sejarah. Kalau kita lihat dalam tahun 70-an, kita bersama-sama dengan Taiwan, Korea, Singapura, Indonesia. Tetapi di mana kita sekarang, dan di mana Korea sekarang, dan di mana Taiwan sekarang, dan di mana Singapura sekarang? Jadi di situ boleh ada refleksi. Tapi adakah kita pejuang TVET pada hari ini menyatakan mereka salah? Tidak. Persoalan dia, adakah kita pemuda pejuang TVET macam Jazli sendiri tahu bagaimana untuk menerajui TVET masa kini? So itulah pada saya, dan saya tetap yakin mereka telah buat sesuatu yang betul. Cuma apakah peningkatan, improvement, penambahbaikan yang perlu kita lakukan sekarang untuk menjaga nama baik TVET negara. Dan itu kita perlu membuat satu tindakan yang drastik ataupun cepat. Tidak boleh lewat-lewat. Dan saya harapkan TES 2021 ini dapat menyatakan sesuatu. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Walaupun ringkas tapi padat jawapan daripada orang yang berpengalaman. Jadi kita terus kepada panel saya yang kedua pada hari ini, iaitu Prof. Madya Dr. Abdul Rashid. Pada pendapat Prof,
Hari ini macam Datuk katakan, kita dah lama dari segi imbauan sejarah berkaitan dengan pelaksanaan TVET di negara kita. Namun dari segi enrolment ataupun kemasukan TVET itu sendiri masih lagi tidak mencapai seperti negara-negara seperti yang Datuk maklumkan tadi. Apakah agaknya yang menyebabkan kurangnya minat ataupun keyakinan ibu bapa untuk anak-anak mereka menyertai bidang TVET di negara kita? Silakan Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Jazli selaku moderator panel-panel yang dapat bersama atas stage dan juga melalui online dan tuan-tuan perempuan semua. Sebelum saya menjawab soalan tadi itu, saya kalau Datuk dia bawa sejarah, kita pun barangkali kena tengok sedikit bagaimana permulaan TVET di Malaysia ini bukan suatu yang baru sebenarnya. Kalau kita tengok TVET ini bermula sejak tahun 1964 di mana tertubuhnya IKBN Dusun Tua yang pertama. Kemudian dalam tahun yang sama juga ILP Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun 1968 IKM Jasin ditubuhkan. Setahun kemudian lepas itu, the first Polytechnic Engku Omar. Kemudian pada tahun 1999, MTUN, 4 buah MTUN ini wujud di negara kita. Dan pada tahun 2012, dalam rancangan Malaysia ke-10, itulah pada saya the turning point di mana big shift berlaku apabila sekolah-sekolah vocational ini di-upgrade kepada college vocational. Jadi kalau kita tengok progression TVET ini dia suatu yang berkembang kita tengok, dan hari ini untuk makluman data yang terkini Februari 2021, jumlah TVET institution di Malaysia inilah 1295 yang mana merentasi 11 ministries. Dan kalau kita tengok pecahannya lagi, 640 ialah public TVET institution, 633 adalah private dan 22 adalah state punya TVET lah. Jadi daripada sini kalau kita tengok landscape perubahan dalam konteks TVET di Malaysia itu dah ke depan. Persoalannya bagaimana dengan minat, kemasukan, dan ini of course dia ada kaitan dengan persepsi. Dan saya daripada UTHM dan daripada fakulti saya melihat bahawa ada satu perubahan yang sangat besar, iaitu minat dah mula meningkat. Ini kalau kita tengok dalam konteks KV sendiri, enrollment KV sekarang ini 40,000 lebih jumlahnya. Dan tahun ini, saya tengok tahun ini kurang lebih 11,000 yang akan bergraduat. Dan of course, perkara ini saya rasa akan memberi imej yang positif selain daripada usaha seperti mana yang kita buat hari ini, dan juga di bawah kerajaan yang ada, di bawah kementerian yang ada, saya rasa satu usaha yang sangat baik. Cuma satu perkara yang saya rasa perlu untuk kita lihat dalam proses mempromosikan ini, saya selalu guna perkataan AIDA lah. Yang pertama, ni ialah kita perlu wujudkan awareness, barangkali dah berlaku yang tu. Yang kedua ialah selepas awareness bagaimana interest. Ini yang apabila kita tengok ikon TVET dapat kita tunjukkan dalam pelbagai platform, maka dia akan menarik. Dan seterusnya dah ada minat, kita kena bawa satu stage lagi, itu desire. Dan akhirnya diisi borang untuk masuklah ke universiti. Jadi itu saja. Okey, terima kasih Prof. Saya tertarik dengan AIDA yang Prof nyatakan sebentar tadi, iaitu interest atau peminat. Jadi saya nak bawa kepada ahli panel kita yang sedang berada di atas talian, iaitu Tuan Faris Azmi sebagai dekan animasi dan multimedia. So kita tahu industri kreatif ini adalah berasaskan minat dan bakat yang ada pada pelajar itu. Tapi apakah yang menyebabkan mungkin pelajar-pelajar ini mempunyai bakat dan minat dari segi suka buat kartun dan sebagainya yang menyebabkan mereka kurang untuk menyertai TVET? Adakah mereka ini sudah tidak lagi menyambung pelajaran berasaskan bakat dan minat dan hanya mengikut-ngikut sahaja? Apa pandangan daripada Tuan Faris Azmi? Terima kasih Cik Jazli. So sebenarnya memang TVET ni kalau kita nak tengok pendapat umum memang secara rata-ratanya orang cakap pembelajaran kelas kedua lah. Itu satu realiti. Tapi macam cakap Dr. Abdul Rashid tu, kita kena bagi awareness lah. Jadi bagi seperti mana yang kita tahu, animasi multimedia ni adalah skill based. Skill based ni dia banyak perlu hands on. Dan sebenarnya cara pembelajaran TVET inilah yang paling bersesuaian dengan skill based ni. Dan kita kena tahu yang kita tak bagi awareness pada ibu bapa yang cara pembelajaran TVET ni satu yang uniknya, it is modular, cara yang modular.
That means dia habiskan satu modul dulu. Saya ambil contoh lah, macam kita belajar kat sekolah. Kalau kita belajar kat sekolah, kita akan ada matematik tahap 1, matematik tahap 2, matematik tahap 3, contohlah kan. Jadi lepas tu dalam tahap 1 tu matematik tahap 1, BM tahap 1, English tahap 1. Bila dia keluar tahap 2, Maths tahap 2, BM tahap 2, English tahap 2. Tapi dalam sistem yang pembelajaran TVET ni, dia bukan sekadar hands on, dia akan habiskan dulu satu tahap tu dulu. Dia belajar Maths dulu sebagai contoh, dia belajar BM dulu, lepas tu dia belajar English dulu. And then dengan cara ini sebenarnya lagi sesuai dengan saya nak bercakap dalam bidang animasi lah. Lagi sesuai dengan bidang animasi. So pembelajarannya lagi terfokus, lagi tertumpu. Jadi ibu bapa, student dan juga cikgu-cikgu juga main peranan untuk to be aware lah, untuk diberitahu akan kelebihan TVET ni. Sistem modular ni sebenarnya sistem yang sangat berkesan untuk pembelajaran cara-cara yang skill ni, hands on ni sebenarnya. Okey, terima kasih Tuan atas pendapat berkaitan tersebut. Saya minat untuk tekankan apa yang dinyatakan sebentar tadi adalah berkaitan dengan skill based learning. Jadi dari segi industri, saya mungkin boleh bertanya kepada Puan Nurhati Ibrahim yang merupakan CEO PMB Tijari. Dari aspek industri, adakah industri merasakan bahawa perspektif pendidikan TVET dan penghasilan tenaga kerja mahir ini akan membawa satu aspek yang berbeza dari segi penghasilan dan penarikan kepada pelaburan-pelaburan terhadap negara kita. Bagaimanakah penghasilan ini yang dihasilkan oleh institusi TVET ini mampu untuk menjana aspek ekonomi dan pelaburan kepada pembinaan industri di negara kita? Boleh mungkin Puan Nurhati kongsikan kepada kita? Okay, saya daripada PMB Tijari, kami memang memberi bantuan keuangan kepada usahawan-usahawan Bumiputera yang mempunyai skill untuk menjalankan kerja-kerja yang tender yang diperolehi, dan daripada sini saya nampak ramai sebenarnya usahawan kita yang berjaya dari segi because of their skill, their skill work, their knowledge in terms of doing benda-benda yang memang seperti contoh installation, kerja-kerja pembinaan dan juga otomotif. So daripada, kalau saya tengok apa yang terdapat di industri seperti oil and gas, industri-industri seperti mechanical, dan saya cuba matchkan dengan apa yang TVET adakan, it is match in any aspect. It seems that macam semua yang apa yang kita perlukan di dalam industri sekarang ni memang ada disediakan di TVET untuk diploma seperti kejuruteraan. Contoh seperti andai kata usahawan tu mendapat tender untuk menyediakan bio untuk medical equipment. So bila dah diinstall di contoh hospital-hospital yang memerlukan, and then kita perlukan pakar-pakar untuk membuat dan mengambil tahu mengenai servis yang diperolehi, and then how to maneuver the equipment. So saya nampak kebanyakan kita usahawan ni terpaksa dia import barang-barang ni dan dia memerlukan trainer daripada overseas, di mana benda tu I rasa kita dekat sini mempunyai kepakaran dari segi mengendalikan mesin-mesin equipment daripada yang kita dapat daripada overseas. So di mana dekat TVET ada diploma bahagian bio, I think bio medical, ada bio perubatan. So pada saya lah, kita seharusnya bila kita nak menjadi negara maju yang akan datang, untuk dalam perjalanan kita untuk jadikan Malaysia negara maju, kena ada kesedaran dari sebenarnya dia kesedaran daripada ibu bapa sendiri untuk memberitahu bahawa TVET tu is, for me, it's not a second class punya pembelajaran. It is a skill. Sometimes tak semestinya yang tidak pandai boleh pergi ke TVET kan. Sebab pada saya ada kalanya kita salah pandang. Sebab ada kalanya kepakaran itu, skill tu lebih penting in order untuk kita create Bumiputera punya usahawan-usahawan yang berjaya. Okey, terima kasih Dan Puan.
Okey, jadi apa yang kita boleh kaitkan pada hari ini adalah dari aspek institusi dia melahirkan tenaga kerja mahir dan dari aspek industri mereka memerlukan dan wujud jurang di antara keperluan dan penawaran yang yang berada di pasaran tenaga kerja pada hari ini. Jadi saya ingin bertanya soalan kepada TS Muhammad Muzammil yang merupakan CEO kepada Yayasan Penaju Bumi Putra. Sebagai sebuah yayasan yang banyak memberikan bantuan terutamanya dalam aspek pendidikan Bumi Putra. Bagaimana Yayasan Peneraju melihat bahawa TVET ini mampu untuk mengeluarkan golongan-golongan B40 ini dalam kitaran kemiskinan melalui penghasilan lebih banyak anak-anak muda yang mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh industri. Mungkin TS Muhammad Muzammil boleh terangkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dulu saya nak ambil peluang ni untuk ucapkan terima kasih kepada TES 21 dan juga tahniah di atas penganjuran Expo Pendidikan dan TVET yang pertama kali kita buat secara virtual. Jadi sebelum saya membawa sejarah lanjut berkenaan dengan Yayasan Penaju, memandangkan ramai panelis kita pun bercerita soal sejarah. Saya pun nak ceritakan tentang sejarah Yayasan Penaju, tapi sebelum pada itu saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Puan Norati tadi, ya. Program TVET ni bukan sama sekali program kelas kedua. Dia sepatutnya menjadi kelas program eksekutif, yang mana bukan sahaja kita tahu menyelesaikan skill ataupun hand skill, tetapi program TVET ni sebenarnya adalah mereka-mereka ni kebanyakannya perlu tahu macam mana nak menyelesaikan masalah, problem solving dan juga berdasarkan pengalaman. Jadi sebab itu Yayasan Penaju kita beroperasi sejak tahun 2012 lagi, 9 tahun. Saya suka takrifkan Yayasan Penaju ini sebagai sebuah agensi harapan yang menerajui Bumi Putra, fokus dalam melahirkan model insan zero to hero. Kita ada 36,000 penerima manfaat sehingga 9 tahun, dan semua ni merangkumi TVET, teknologi dan program-program profesional dalam industri kritikal. Jadi setiap tahun kami komited untuk lahirkan tak kurang daripada 2,000 orang untuk kita latih mereka ni, dan kita mempunyai kumpulan sasaran yang mana mereka yang berpendapatan ataupun isi rumah berpendapatan bawah 4,300, yang mana kita takrifkan kepada mereka ini kumpulan yang mencabar, yang disebutkan tadi itu B40 dan sebagainya. Jadi program-program yang kita tawarkan, tajaan yang kita tawarkan itu daripada mereka yang mempunyai tahap pendidikan rendah sehingga sederhana dan yang tinggi pun sebenarnya. Dan saya nak bagi tahu pada audiens yang mendengar program kita pada hari ini. Untuk tahun 2021, Yayasan Penaju kita fokus kepada OKU, orang asli, pelajar tahfiz, mereka yang duduk di luar bandar, dan termasuk juga ibu tunggal. Kerana kita nak kena tanam, kita nak kena ubah mindset dalam generasi belia ataupun muda pada hari ini untuk melihat pendidikan TVET itu sebagai pilihan yang betul-betul the right choice. Bukan kata pilihan yang sebab dia berpendidikan rendah dan sebagainya, jadi dia terpaksa untuk mengambil program-program kemahiran. Tidak. Sebenarnya saya nak menceritakan sedikit. Pada jam 2 petang tadi, saya dengan rasa bangga 5 orang yang kita hantar berkongsi cerita success story mereka bersama-sama di dalam ruang test 21. Jam 2 petang tadi mereka menceritakan bagaimana mereka boleh keluar daripada kepompong kesusahan. Ada yang buat program, kalau boleh saya share di sini Aisyah, pengurus projek Akademi Binaan, Amira sekarang ni dah pun menjadi quality assurance technicians dekat UPS Electric Malaysia, dan ada 3 orang yang lain, dan sebenarnya kami ada beribu lagi yang kita telah pun lahirkan. Jadi saya nak bagi tahu dekat sini sebenarnya ramai anak-anak muda yang saya berjumpa sini dengan mereka, kalau sebelum ni gaji mereka RM1,000, RM2,000, tetapi apabila mereka masuk dalam program-program yang Yayasan Penaju offer, habis saja program mereka dapat pekerjaan. Saya bagi satu contoh, sebelum ni dia sekadar buat perkimpalan biasa, tapi kita train dia
dia buat program yang berkaitan dengan dasar laut, pertimpalan dasar laut. Gaji 15,000, 16,000. Jadi itu sebenarnya yang cara untuk kita nak bantu mereka-mereka ni. Jadi terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha dan juga fokus kepada agenda digital, dan kita ada tindakan pembangunan Bumiputera yang melibatkan sekali Yayasan Peraju, dan ini sebenarnya kita lihat bahawa kesungguhan pihak kerajaan. Cuma yang saya nampak di sini adalah perlu ada bimbingan yang mana untuk kita pastikan ramai lagi anak-anak muda belia, terutama sekali Bumiputera ni, untuk mereka ni minat. Itu yang paling penting. Jadi sebab itu ada program kami yang dia hanya perlu tahu 3 perkara. Membaca, mengira, menulis ataupun minat. Itu yang saya bagi tahu. Kata ada program kita yang seumpama demikian. Jadi program-program Yayasan Peraju yang terakhir sekali jika boleh saya kongsikan dalam kita ni bukan sahaja bagi tajaan penuh untuk mereka ni mendapat latihan skill ataupun kemahiran sahaja, tidak, tetapi kita juga ada package yang mana mereka masuk program latihan bersama-sama dengan ada bimbingan NDP, Nurture Development Program, ataupun bimbingan insaniah yang mana soft skill. Jadi untuk menjadikan mereka ini employable dan juga marketable. Dan kita nak pastikan mereka ni bukan setakat masuk program 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ataupun setahun ataupun apa-apa tempoh masa yang ditetapkan, habis tu buat kerja lain. Kita tak nak macam tu. Kita nak mereka ni habiskan program mereka, kemudian keluar terus ada kerja. Dan pendapatan mereka itu lebih baik daripada sebelum ini. Itulah yang mungkin saya kongsikan. Terima kasih TS Muzammil. Dan apa yang dinyatakan oleh beliau tadi adalah berkisar bagaimana TVET ini mampu melahirkan graduan-graduan yang berkualiti. Dari aspek pembinaan negara kita, saya ingin bawakan kepada Prof. Wan Fauziah. Soalan saya, Prof. Adakah dengan penghasilan tenaga kerja mahir seperti ini dari aspek pengurusan perniagaannya mampu untuk meningkatkan produktiviti dalam negara kita? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. So kalau kita lihat bagaimana TVET contribute kepada pengurusan perniagaan, atau saya lebih suka bercakap pada pembangunan ekonomi as a whole, kita memang jelas dalam dunia sendiri kalau kita tengok daripada sejarahnya bagaimana revolusi ekonomi daripada first revolution, second revolusi kepada third revolution, now kita cakap pasal AI 4.0, kita tidak boleh lari daripada keperluan TVET dalam perkembangan ekonomi. Kalau kita tengok daripada revolusi ekonomi yang pertama, bagaimana pada masa itu kita bercakap pasal perkembangan pertanian, perkembangan pada produktiviti yang berasaskan oleh gas. Dan di situ bagaimana sesebuah negara berjaya mengekalkan ekonomi mereka disebabkan adanya tenaga mahir yang dikategorikan dalam pada itu. Kita tengok bagaimana negara seperti Belanda, bagaimana negara seperti Jerman, kenapa mereka mampu mengekalkan ekonomi daripada revolusi pertama sampailah kini, because mereka ada planning TVET tu selari dengan perkembangan ekonomi mereka. Dan kita tengok kepada movie revolusi kedua pun sama, dan sekarang kita bercakap pada revolusi yang keempat 4.0. Jadi sekiranya negara-negara mana sekalipun kalau kata kita nak berkembang ke arah revolusi apa ekonomi sekalipun, kita memerlukan tenaga mahir yang sesuai dengan sektor-sektor pekerjaan dan juga industri bagi negara berkenaan. Jadi keperluan TVET dalam pembangunan negara, dalam pengurusan perniagaan daripada dulu lagi memang sememangnya terbukti. Cuma kita pada masa dulu kalau kita lihat tidaklah dipanggil spesifik TVET, dia lebih kepada skill worker, sehingga pada tahun 1909 bila kita ada satu kongres TVET di Korea, barulah term TVET tu dijadikan satu terminologi yang jadi become satu terminologi dunia. Jadi perkembangan ekonomi memang TVET ni daripada dulu memang dah berlaku, dan sehingga kini kalau sesuatu negara tu tidak ada kemahiran, negara tu dari segi ekonominya dia akan tidak boleh berkembang selari dengan ekonomi negara lain. Kita ambil contoh negara-negara yang dah membangun. Mereka masih lagi mengekalkan sektor-sektor tertentu yang mana sektor-sektor tersebut selari dengan polisi negara dan selari dengan manpower atau kemahiran yang dibentuk oleh negara berkenaan. Banyak negara
di Malaysia, kalau kita lihat statistik, cuma Dr. Rashid dah sebut, kita hanya ada sekitar 30% saja yang memilih kerjaya TVET. Dan ini satu benda yang negara promote supaya kita, because negara kita ni sedang berkembang dari sektor, berbagai sektor. Saya ambil contoh, because saya terlibat dalam program untuk oil and gas, pembangunan manpower oil and gas di Johor. Bagaimana kita merancang keperluan oil and gas di Pengerang, terutamanya di bawah JPDC, supaya kita tidak bergantung kepada buruh asing untuk membangunkan Pengerang tu sendiri, supaya kita ada sumber dalam yang mana boleh meningkatkan produktiviti dan boleh mengekalkan pembangunan ekonomi, terutama apa yang kita buat di negara kita. So bagi saya, tiga aspek utama TVET yang perlu kita tengok. Pertama, TVET ni berjaya, kita boleh mengekalkan suatu industri yang kita tumpukan. Yang kedua, individu yang masuk dalam TVET ni sebenarnya dia boleh memberi fokus, boleh memilih apa kemahiran yang diperlukan, dia minat. Yang ketiganya, satu benda yang saya amat yakin, TVET juga mampu melahirkan usahawan berjaya. Dah terbukti dalam dunia, ramai usahawan berjaya dalam dunia ni adalah orang yang ada technical base. Contoh macam Steve Jobs, ramai lagi Bill Gates, ramai, kalau saya sebut ramai lagi. Kenapa? Mereka ada kemahiran, dan kemahiran itu dijadikan bisnes dan juga boleh menjana dan boleh jadi job creator kepada ekonomi dunia sebenarnya. So itu bagi saya TVET memang tidak boleh lari daripada pembangunan perniagaan dan juga produktiviti negara. Okey, saya suka untuk ambil poin daripada Prof Wan, iaitu berkaitan dengan ekonomi sesebuah negara, malah ekonomi dunia perlu diterajui oleh tenaga kerja mahir lepasan TVET. Jadi itu adalah perkara yang penting untuk kita fokuskan. Maka saya nak bawa kepada panel kita yang berada atas talian, iaitu Datuk Haji Baharudin. Bagaimana Datuk melihat potensi yang ada dalam pendidikan ataupun aliran TVET di negara kita ni untuk dijadikan sebagai pilihan utama di Malaysia? Terima kasih Pak Moderator menjemput saya pada panel pada petang ini. Pertama sekali tentang potensi TVET untuk diambil to become in the mainstream of education dan dalam arena arus perdana pendidikan. Memang ada potensi. Tetapi daripada pengalaman saya graduan TVET juga. Saya graduan TVET tahun 1975 lagi. Mengajar di sekolah vocational, mengajar di politeknik, duduk di kementerian. So saya nampak banyak perkembangan TVET tak berlaku. Tetapi satu ni masih belum settle lagi sampai sekarang. Sebab sekarang ni kita tengok ada lebih 11 kementerian, 7 kementerian. Sebelum ni 7 dah, 11 dah sekarang. So kementerian ini mengeluarkan program TVET mereka sendiri, program-program mereka sendiri. Tetapi tiada tadbir urus yang tersusun. Siapa sebenarnya yang mempunyai TVET ni? Who's bilang TVET ni siapa punya? Kementerian mana punya? So this one masih belum terjawab sampai sekarang. Saya rasa sampai masanya sekarang, TVET Malaysia ni mesti harus ditadbir urus oleh satu badan khas supaya boleh diseragamkan platform TVET ini menjadi lebih anggun dan diperkasakan. Saya ingin menyentuh tentang contohnya. Kalau kita pergi ke sebuah negara, kita ada bawa TVET punya sertifikat ataupun degree, pergi ke Australia ke New Zealand ke ataupun Singapura, can you get a job there? Dan bandingkan pula kalau orang asing datang ke Malaysia daripada India, di Amerika datang Malaysia, can that job there? Senang saja mereka dapat kerja di Malaysia. Tetapi kalau kita pergi ke luar negara, susah kita akan dapat kerja di negara tersebut. Kenapa? Kenapa di Malaysia senang sangat dapat kerja? Besok orang India datang ke Malaysia, lusa dia dapat kerja dah. Dia jual, buat taksi ke, dah boleh kerja. So kalau kita pergi ke negara-negara yang lain, we cannot get job there. Kenapa? Ini satu persoalan. Saya nak bandingkan negara-negara maju sebab kita menuju negara maju. Contoh di Australia. Banyak kita menteri-menteri pernah lawat negara tersebut. Sepatutnya mereka memperkenalkan di Malaysia ni. Baik. So, seorang pekerja mahir yang pergi ke sebuah negara, mereka perlu mengambil ujian TVET negara tersebut. Bila ambil TVET, mereka diserapkan bekerja. Tetapi Malaysia kita belum ada lagi benda tersebut. Dia terus menerima mereka. Jadi TVET ini boleh diperkasakan supaya institusi TVET ini boleh melatih juga pekerja-pekerja baru yang datang ke Malaysia.
So saya ingin mensarankan supaya TVET ini ditadbir urus oleh sebuah agensi yang baru. Agensi inilah akan coordinate all the TVET providers, all TVET curriculum for satu bumbung. Dia tak perlulah berselera. Sebab industri yang menerima pelajar-pelajar ni, mereka ni pening kepala. Industri ni masih dia berbelah bagi nak menerima pelajar-pelajar TVET ini. Kenapa? Mereka favor to certain institution. Katakan dia tak nak ambil pelajar politeknik, nak ambil pelajar UTM atau UPM. Dia lebih suka pelajar universiti macam itu. Tapi kalau TVET ini ditadbir urus oleh sebuah agensi yang baru. So, kita nak bagi sebuah agensi yang ada sekarang ni menerajui new entity yang menerajui TVET di Malaysia ini. Contohnya sebuah majlis TVET negara, katakan. So majlis inilah yang akan mentadbir urus program-program TVET di Malaysia. Saya berpandangan begitu. Dan satu lagi, kita ada skill shortage. Apakah skill-skill yang kurang di Malaysia ni? So kalau kita ada satu research, every year kita buat research, kita tahu apakah skill shortage yang ada di Malaysia ni. Bidang-bidang apakah yang kekurangan di Malaysia ni? Bidang pertanian kah? Bidang pelancong kah? Kita tak tahu. Kita just buat training dan kadang-kadang institusi pun tak tahu nak hantar ke mana pelajar tersebut. Tapi kalau kita tahu Malaysia ni memerlukan 5,000 dalam bidang pelancongan tahun depan. So kita boleh bersedia menyediakan pelajar-pelajar tersebut. So macam tu. Kita ada satu, dan persatuan-persatuan TVET ini hendaklah diperbanyakkan supaya mereka boleh berbincang, bertukar-tukar fikiran. Dan kita buat kluster-kluster masing-masing. Persatuan TVET pelancongan, persatuan TVET culinary, persatuan TVET electrical. So all the persatuan TVET ni, the TVET players, they go together, dia boleh bertukar-tukar fikiran dan memperbaiki program-program latihan mereka. Dan di samping itu juga, kita sekarang SKM 1, SKM 2, SKM 3, saya rasa ini dah obsolete dah. Jangan kita kena buat perubahan. Kita macam di Kementerian Sumber Manusia perlu berubah. Menjadikan satu macam certificate 3, certificate 4, certificate 5 macam tu. Tak perlu lagi SKM 1, SKM 2 ni dah basic to basic. We must go advance lagi sikit. Start with diploma level. Okay? Dan kita perlu explore new skill. Apakah nos baru yang perlu diperkenalkan di dalam era sekarang ini. Dan sebagai contoh, dalam masa pandemik ini, kalau kita dapatkan feedback daripada minggu lepas pada newspaper, Menteri Keuangan mengatakan semasa pandemik ini, ekonomi Malaysia dipacu oleh harta tanah, iaitu bidang real estate. Sebanyak 190 bilion ringgit telah dihasilkan semasa pandemik. Bermakna, kalau kita ambil 6% daripada program harta tanah ini, lebih kurang 60 bilion kita boleh generate untuk pelajar-pelajar TVET. Maksud saya, harta tanah ini adalah bidang-bidang negotiator, real estate negotiator. Dan pelajar ni perlu ambil 2 tahun ya kursus. Kursus 2 tahun dan boleh menjual rumah, mempromote property dalam bidang-bidang. Ini area baru yang perlu diterokai. Sebab sekarang ini, bidang ini banyak diterokai oleh pelajar-pelajar bukan Bumiputera. So Bumiputera perlu mengambil inisiatif ini. Dan institusi yang ada ni perlu explore new skill untuk maju ke hadapan lagi. Dan satu lagi, trainers dia. Kita punya tenaga pengajar. Pengajar-pengajar TVET ni, saya rasa dia perlu ada CPD. Bermakna dalam setahun itu mereka go for training to gain new knowledge. Katakan 20 jam setahun. So sekarang kita boleh update knowledge dia tiap tahun. So trainers always update in profile. So saya rasa trainers mempunyai peranan penting. Kejayaan sebuah training itu bergantung pada keupayaan, kemahiran pengajar-pengajar tersebut. Saya rasa satu lagi yang saya ingin mencadangkan pada TVET kali ini, supaya selepas persidangan ini, setidaknya adalah kita nampak perubahan daripada TVET Malaysia. Kadang-kadang kita ini berkonfront, tapi masih situ juga. Program memang bagus, it's good. Universiti buat banyak, private sectors, government buat good program, but takbir urus itu tidak tersusun. Industri tidak dapat menerima
mana graduan yang bagus daripada institut mana. So kadang-kadang dia favor to certain institution. So kita tak mau macam tu, kita nak diseragamkan. So kalau ada boleh, kita wujudkan satu tempat ujian, testing center. Sebab kalau TVET ni, kita perlu juga ada tempat ujian. Ujian tu dibuat di institusi. Kalau kita ada satu pusat khas untuk testing center, itu lebih menjamin kualiti kemahiran seseorang pelajar itu. Saya itu pendapat saya, komen itulah. Okey, terima kasih Datuk atas pandangan dan juga cadangan yang mungkin kita akan perhalusi dan boleh dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya kembali kepada ke pentas kita pada hari ini untuk soalan saya kepada Prof Datuk Dr. Noraini. Datuk, kalau kita cerita berkaitan dengan aliran yang ada dalam pendidikan di Malaysia, ada banyak. Ada aliran sastra, TVET dan juga aliran STEM. Jadi sebagai Presiden National STEM Association, adakah Datuk melihat bahawa promosi dan pemerkasaan TVET ini merupakan satu saingan dan kompetitor kepada pendidikan STEM itu sendiri? Apa pandangan Datuk? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi majlis. Bagi saya, STEM dengan TVET ni adalah seperti irama dan lagu. Dia tidak boleh dipisahkan. Dan kita tahu sekarang ni adalah Fourth Industrial Revolution. Kalau dulu bila TVET ni orang hanya sekadar skru-skru rumah-rumah ke sebagainya. Tetapi sekarang TVET bukan saja di Malaysia, saya tengok di Finland, di Singapura, di Vietnam, di Thailand. Pagi tadi pun saya baru round table dengan mereka. Mereka juga dah mengatakan yang pelajar-pelajar TVET juga mesti ada pengetahuan tentang STEM. Sebab sekarang kita nak buat kereta, dah banyak menggunakan robots, memerlukan artificial intelligence sebagainya. Ini memerlukan anak-anak kita daripada sekolah lagi didedahkan dengan mata pelajaran matematik tambahan, fizik, chemistry dan sebagainya. Jadi saya sangat bersetuju dengan rakan Datuk saya sebelum saya tadi menyatakan, maknanya sekarang kita di Malaysia kita kena ada satu agensi ataupun satu badan yang melihat, mengakredit semua graduan TVET kita supaya dia diangkat dengan pengetahuan STEM tadi tu supaya dia boleh menjadi yang betul-betul kelas pertama sekarang. Kalau kita lihat hospital di China, dia boleh siap dalam 10 hari. Kemahiran dia menggunakan a lot of 3D printer dan sebagainya. So this is the knowledge is different now. Jadi itu yang apa yang saya lihat di Vietnam, di Thailand sekarang maju sebab mereka partnering dengan industri, partner dengan sekolah-sekolah. Dan di situlah awareness macam rakan-rakan kita kata tadi tu mesti berlaku. Sekarang ni National STEM Association Malaysia kita ada membuat projek kita panggil Mini Theater STEM. Di mana anak-anak ini kita nak terapkan dia menyukai mata pelajaran STEM, mata pelajaran TVET tadi tu sambil dia membuat invention. A simple invention. Katalah dia nak buat jam. Dari macam sekolah menengah Seri Garing yang dalam projek kami ni dia buat jam campuran daripada watermelon dengan kurma. So dia tak boleh sekadar campur-campur macam tu. Dia kena tahu berapa sugar content dia. Berapa vitamin C yang berada di sana. So they have to learn about STEM. Itu yang saya kata tadi tu, STEM dengan TVET ni memang irama dan lagu. We have to make them awareness, make them love daripada kindergarten. Kindergarten, that means is from cradle to career. All the knowledge on biology, ilmu alam kata orang, environment, the physics, chemistry sebagainya dan simple technology. Kalau kita tengok di Singapura, dia punya early childhood dah memang advance dengan a lot of technology dan sebagainya. So saya sangat setuju dengan Datuk tadi kata, we have to see the flow together. Dan industri juga kena memainkan peranan turun ke sekolah, membantu. Dan saya juga tengok di University of Cambridge, dia team partner antara cikgu dengan industri dengan profesor dia. Jadi dengan sini the flow of knowledge dalam technical tadi tu is berlaku. Dan dia jadi anak-anak ni di sekolah juga nampak
I can do this. I can do oil and gas. I can do urban farming sekarang. Because people are not talking anymore cangkul dalam farming. It is beautiful now. Dan memang ada pelajar-pelajar dulu kata, Datuk, farming ni nanti baju saya kotor lah. I said, you are the one that design. Kalau you nak pergi ke kebun tu dengan jaket, dengan tie, up to you. And then pastikan tie dengan baju tadi itu bersesuai dengan keadaan yang you nak pergi berlumpur dan sebagainya tu. Maybe dengan beautiful boot. So this is the things that the mindset of the community, of the educator or the policy maker, we have to work together. Macam Singapore, dia ada future career dia panggil. So this is the team yang melihat together the oversee of the Malaysian. Macam ni di Singapore lah, kita di Malaysian. Kalau tidak nanti kita work in silo. Bila kita work in silo, kita tidak mendapat menghasilkan champion-champion yang kita nak. Macam di Finland, saya pergi tengok dia mengajar chemistry menggunakan kartun-kartun punya model. So that cartoon model dan sebagainya dibuat, rupanya dia link dengan company dia yang membuat Angry Bird-nya filem. So, but everybody is complement each other. Then katalah dia dah buat startup. Company A dah buat produk A. Company B, you don't do product A anymore, but you complement product A. So that's how the Finland doing the education system dengan startup dia. So that's how the TVET technical dia dengan STEM dia nampak first class. And the people suka. You know, dia kata, oh, I can do this, I can fun, I can, you know, sebagainya. So this is the thing yang saya sangat sokong tadi tu, from today, kita jangan banyak cakap sangat, but action that really have one body to see for the whole country. That's why I see Vietnam, mula-mula saya berkenalan dulu, startup dia sikit je. Last year, sebelum MCO, I went to Bangkok, dia bentangkan the whole map of Vietnam, dia keluar all the startup and the TVET dan sebagainya. Wow. So, yes, Datuk, we have to do the one agency tu. And that it must be di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kalau tidak, susah kita. You know, and the awareness kena terus. So, this is the things yang the STEM, it should be together and then hand in hand. Thank you, Pastor Yvette. Okey, terima kasih Datuk. Apa yang saya boleh simpulkan, yang utama untuk kita mengangkat TVET sebagai pendidikan kelas pertama adalah kolaborasi ataupun sinergi oleh semua pemegang taruh perlu kita himpunkan untuk menjayakan agenda ini. Jadi saya ingin bertanya sendiri kepada saudara Julfitri Johar yang merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia. Dalam keadaan kita ingin menghasilkan tenaga, bukan lagi tenaga kerja mahir, tetapi tenaga kerja berkemahiran tinggi. Adakah ia merupakan satu aspirasi ataupun satu agenda yang boleh menjayakan dan dijayakan oleh golongan belia itu sendiri? Mungkin saudara Julfitri boleh kongsikan. Ya, terima kasih saudara Jazli dan rakan panelis sekalian. Memang di peringkat Majlis Belia Malaysia kita sentiasa sejak dulu memandang agenda TVET ni sebagai agenda penting kepada negara. Bahkan kita telah memperjuangkan isu TVET setara dan setaraf dengan pilihan utama seperti akademik dalam kalangan belia ini semenjak 10 ataupun beberapa tahun yang lepas. Kerana kita memandang TVET bukannya second class. TVET adalah pilihan utama setara dengan akademik. Sebab itu ada beberapa program-program yang kita rancang di sekolah-sekolah. Kebanyakannya kita banyak menekankan tentang pentingnya untuk anak-anak muda ini untuk memilih TVET sebagai pilihan utama, bukan lagi pilihan yang terakhir ataupun sudah tidak ada pilihan maka TVET adalah pilihan yang terakhir. Sepatutnya TVET adalah pilihan setara dengan pilihan akademik. Sebab itu juga dulu kita tidak bersetuju dengan beberapa kolej-kolej yang berasaskan TVET ini dinaik taraf sebagai universiti. Sebab bagi kita memandang bahawa penting untuk kita melahirkan lebih ramai graduan-graduan TVET ni berbanding graduan-graduan akademik yang sudah sedia ada ini memang sudah mencukupi. Jadi kita perlukan lebih ramai graduan-graduan berbasiskan TVET. Sebab itu sebelum ni kita lihat saudara-saudara sekalian, memang kita tak setuju bahawa beberapa kolej-kolej yang berasaskan TVET ini dinaik taraf kepada universiti. Dan memang juga kita sentiasa menyebut kepada anak-anak muda kita, di mana-mana juga kita pergi, kita beritahu bahawa Jerman maju kerana 70% lebih kurang ekonomi dan pembangunan
negara mereka dipacu oleh TVET. Sebab Jerman antara negara yang sentiasa menjadi image yang baik dalam kalangan mata anak muda di Malaysia. Jadi kita sebutkan bahawa TVET ini bukannya pilihan second, tapi adalah pilihan utama untuk kita sama-sama membangunkan negara. Sebab itu juga kita peringatkan bahawa kepada ibu bapa sebagai contoh, khususnya keluarga muda, bahawa TVET sebahagian juga meraihkan juga sebahagian daripada kecerdasan anak muda. Kerana kita percaya pada teori Profesor Howard Gardner, multiple intelligence, bahawa kecerdikan itu bukan hanya kepada bidang akademik semata-mata. Akademik yes, tetapi juga TVET juga bagi kami merupakan sebahagian daripada kecerdasan dan kepintaran yang kita harus gilap, kita harus asuh dalam kalangan anak muda kita. Sebab itu TVET sejak dulu kita perjuangkan, bahkan sentiasa dalam forum-forum Majlis Perundingan Belia Negara yang dipengerusikan oleh YB Menteri sendiri, sentiasa kita mengulangkan pentingnya untuk menaikkan jumlah pinjaman tabungan PTPK harus setara dengan PTPDN. In fact, ini memang terbukti dalam banyak sidang-sidang Majlis Perundingan Belia Negara. Kita mendesak supaya tabung ini haruslah setara dengan PTPDN, menunjukkan bahawa akademik dan juga bidang TVET itu adalah setara dan juga pemacu kepada pembangunan negara. Sebab itu saya nak sebutkan bahawa TVET merupakan, kita harus letakkan sebagai pemacu kepada pembangunan negara kita. Dan kita sebutkan saudara-saudara sekalian, dan kita harus sebut kepada adik-adik kita, ini adalah pilihan utama mereka, dan mereka harus dalam falsafah pendidikan, kita harus sentiasa memperingatkan anak-anak muda kita, belia kita, mahasiswa kita, pendidikan termasuk pendidikan TVET adalah mempunyai dua agenda utama. Pertama sekali adalah untuk memanusiakan mereka. Sama ada mereka masuk dalam bidang akademik ataupun bidang TVET, ia adalah untuk memanusiakan mereka, bukan untuk merobotkan mereka. Itu falsafah yang pertama, sama ada pendidikan akademik ataupun pendidikan TVET. Dan yang kedua, yang terakhir saya nak sebutkan bahawa pendidikan akademik maupun pendidikan TVET adalah untuk menyumbang, mengasuh anak muda kita ni untuk menyumbang secara formal kepada pendidikan negara. Jadi TVET penting. Selain daripada menjadikan mereka manusia, kita juga harus menitipkan bahawa inilah khidmat negara kepada anak muda untuk bangunkan negara, sebab TVET sudah terbukti sebagai pemacu kepada pembangunan negara. Apatah lagi kita sudah kurang, hanya kita berjaya menghasilkan 28%, sedangkan kita target 35%. Dan insya-Allah Majlis Belia Malaysia memang kita akan terus memperjuangkan isu TVET ini setara, bahkan pilihan utama setara dengan bidang akademik. Okey, terima kasih saudara Julfitri. Saya kembali semula kepada Prof Datuk. Dalam perbincangan tadi kita menyatakan bahawa ada wujud keperluan untuk kita pastikan TVET ni diangkat lebih tinggi. Jadi pada pandangan Datuk, apakah yang perlu dilakukan untuk melengkapkan ekosistem dalam pendidikan TVET ini supaya ia dianggap sebagai satu pilihan utama dan bukan lagi dipandang sebagai pendidikan ataupun aliran kelas kedua di negara kita? Soalan pada saya agak susah semua. Jadi pandangan saya, iaitu sebab tu saya percaya kepada apa konsep yang kita katakan untuk mengangkat TVET. Sebab ada pandangan bila seorang itu sakit gigi, dia tak nak pergi doktor yang hanya belajar teori saja. Dia kata kena cabut, tapi mana satu dia tidak tahu, nak cabut pun tak tahu. Kalau kita pergi kepada doktor gigi yang tidak ada teori, yes, dia kata ini sakit, okay, cabut. Tetapi dia tidak cukup ilmu, sekiranya tercabut yang lain. Maksud saya di sini, TVET memerlukan apa yang kita katakan sebagai edu-train. Kalau kita lihat sejarah, iaitu sejak 70s, kita lihat education alone tidak boleh survive. Training alone tidak boleh survive. Kita kena combinekan kedua-duanya, edu-train ataupun pendidikan latihan. Ini satu falsafah yang perlu difahami. Keduanya, untuk meningkatkan, iaitu yang penting itu kita nak membangun orang. The shaping of TVET personality itu perlu dia belajar, perlu dia bekerja, dan ketiganya yang saya jarang nampak di dalam TVET institusi ataupun ramai graduan-graduan TVET itu adalah be able untuk berinovasi, untuk startup. Ini satu perkara yang memang dalam negara kita ini
amat kekurangan sekali. Jadi sebab itu kita kata TVET ini bukan untuk pelajar-pelajar yang bukan STEM ataupun yang STEM. Kita memerlukan kedua-duanya sekali. Dia terlalu luas. Dan saya yakin sekiranya para pembuat polisi iaitu berjaya memahami bahawa selagi kita memisahkan kaedah kita, kita tidak akan berjaya seperti yang telah dilalui oleh negara-negara yang lain seperti Jerman. Di Jerman walaupun dia seorang bukan jurutera, dia seorang technician, tetapi apabila sesuatu itu salah dia akan tegur. Tapi apakah technician kita buat macam itu? Tidak. Dia kata ini yang design, ini yang suruh aku adalah jurutera. Biarlah jurutera bertanggungjawab. Ini adalah satu perkara yang kita ingin betulkan. Jadi kaedah berinovasi itu bekerja dan belajar. Kita kata sebagai edu-train. Itu adalah satu konsep yang saya perlu dipahami dan perlu. Dan di UTHM, sebab itu pilot kita dia juga ada Bachelor of Engineering Technology. Jadi dia seorang pilot boleh terbang dan juga adalah seorang yang boleh memahami tentang selok-belok kapal terbang. Sebab itu kalau nak terbang ke mana-mana setelah COVID-19, naiklah kapal terbang yang dipandu oleh pilot daripada UTHM. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Kalau sudut pandang Datuk tadi menceritakan berkaitan dari aspek yang lebih besar ataupun dari aspek pembuatan polisi untuk memastikan bahawa ianya tidak dipandang sebagai kelas kedua dan perlu diangkat dan tiada pemisahan di antara TVET dan juga STEM. Jadi Prof, saya nak tanya pada Prof Rashid, dari aspek persepsi dan mentaliti masyarakat, bagaimanakah untuk kita meyakinkan golongan ibu bapa, masyarakat di luar sana supaya tidak memandang TVET ini sebagai second option ataupun kelas kedua dan kita anggap bahawa TVET juga merupakan pilihan utama yang ada dalam kamus hidup mereka. Silakan Prof. Terima kasih Saudara Jazli. Perception ni pada saya ialah outcome lah. Outcome yang terhasil daripada proses apa yang berlaku. Jadi dia adalah kognitif punya proses kan. Jadi apabila program-program TVET ataupun lepasan-lepasan TVET ini menjadi ikon dan diterima bukan saja dalam industri, barangkali juga lepasan TVET ini menjadi usahawan yang berjaya. Itu adalah merupakan satu success story yang akan mengubah barangkali. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok dulu-dulu saya setuju sangat tadi bahawa TVET ini bukan lagi kelas kedua. Tidak bukan kelas kedua. Kerana kita kena faham bahawa falsafah pendidikan itu adalah satu usaha yang berterusan untuk mengembangkan potensi dalam bidang apa-apalah. Jadi kalau kita kata dalam konteks TVET tadi itu, seseorang graduan TVET ataupun lepasan TVET ataupun pelajar TVET itu dia masih memerlukan kognitif ataupun dalam konteks bahasa istilah TVET saya selalu guna head. Tak cukup dengan head, of course dia memerlukan hand, tangan, 3H. Dan satu lagi ialah iaitu karakter. Jadi kombinasi ini melahirkan satu lepasan TVET yang berkualiti, yang mampu mengubah, membuat sesuatu inovasi dan sebagainya. Jadi untuk nak mengubah persepsi ini, proses itu penting. Dan satu lagi perkara yang barangkali menghantui pemikiran ibu bapa ataupun masyarakat umum sebelum ini ialah TVET ini hanya dilihat level sampai level 4 saja. Sijil, kemudian pergi kepada diploma saja. Jadi sedangkan ibu bapa, kebanggaan ibu bapa ini of course dia nak melihat laluan, bukan saja laluan kerjaya tetapi laluan untuk sambung belajar. Jadi apabila usaha yang kita laksanakan menerusi kementerian-kementerian terlibat, terutamanya Kementerian Pendidikan dan juga Ministry of Higher Education, kita menyediakan laluan yang jelas untuk sambung belajar ke level 6. Level 6 ini ialah kita kata higher TVET. Saya menggunakan istilah higher TVET iaitu degree, di peringkat degree sudah pasti dia akan menarik minat dalam kalangan ibu bapa untuk terus memberi ataupun memberi sokongan anak-anak tadi memilih TVET ini sebagai pilihan pertama. Dan ini berlaku. Kalau kita tengok negara-negara yang champion dalam TVET, kita ambil of course Jerman. Jerman bila kita bercakap TVET, Jerman menjadi model. Di sana dia ada satu laluan yang jelas. Jadi tidak timbul lagi kelas kedua, kelas ketiga dan sebagainya. Dan satu lagi perkara yang perlu kita lihat secara serius ialah kita sebagai TVET provider ini dalam kita nak design kurikulum itu.
kita perlu pastikan bahawa graduan TVET yang keluar ini mesti melalui 3 komponen yang utama, iaitu kurikulum yang kita design itu industry driven. At the beginning lagi kita perlu ada kapten industri dalam mereka bentuk kurikulum kita supaya jurang yang kita bincangkan itu dapat kurang lebih kita selesaikan. Yang komponen yang kedua, tak cukup dengan kurikulum. Kita perlu melihat dalam konteks delivery. Ini yang perkara yang saya fikir suatu yang sangat mustahak apabila kita membincangkan tentang program TVET. Dia mesti berbeza delivery program yang non-TVET dengan yang TVET. Sebab TVET ini dia lebih bersifat kita kata practical oriented dan dia mesti pendekatan itu dia dekat dengan industri. Ini yang kita biasa dengar national dual training system di Jerman barangkali. Ataupun di Malaysia kita ada sistem latihan dua national. Ataupun yang terbaru, program yang kita tawarkan, contoh di bawah MTON termasuk UTHM sendiri, iaitu kita ada program Bachelor Teknologi yang memfokuskan kepada bidang-bidang pekerjaan yang secara khusus, iaitu pada level yang lebih tinggi, aircon, kimpalan, food service dan sebagainya, yang mana kurikulum ini didesain dan deliverynya adalah bersifat work-based learning. Di mana tahun akhir itu, maka pelajar-pelajar ini akan berada di industri. So tidak timbul lagi barangkali isu besar yang mana contextual learning. Barangkali senario, situasi yang berlaku di industri itu jauh berbeza. Ini pendekatan. Dan yang ketiga ialah assessment. Jadi ini 3 komponen yang sangat penting. Bagaimana assessment kita kepada program-program TVET ini. Dan of course dalam proses ini kita sangat penting. Pelibatan daripada industri itu mesti sebahagian daripada program tadi. Dan kalau boleh di universiti sebagai contoh. Universiti bila kita masuk saja kita nampak bahawa di situ settingnya, environmentnya adalah industri punya environment. Selain daripada kalau boleh kita kongsi di sini ialah bagaimana untuk kita lahirkan TVET ini, dia ada knowledge, dia tahu nak buat, dia ada kita bina karakter yang baik. Dan satu lagi komponen yang kita boleh masuk, bagaimana bila dia keluar dengan knowledge, dengan kemahiran, dengan karakter yang bagus ini, dia mampu menjadi TVETpreneur. Seorang usahawan TVET yang mana akhirnya menjayakan hasrat kita untuk bukan job creator lagi. Bukan job seeker lagi, tetapi job creator. Jadi ini saya rasa perlu peranan kita semua dalam usaha untuk memajukan Malaysia ini menjadi sebuah negara maju dengan berpendapatan tinggi. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih Prof. Jadi saya rasa banyak cadangan-cadangan yang kita utarakan. Dan malangnya Prof, hari ini dah malangnya penonton juga, hari ini kita mempunyai limitasi dari segi waktu. Jadi saya teruskan kepada Tuan Azmi, Faris Azmi. Secara ringkasnya, dari segi industri kreatif merupakan satu industri yang amat popular di negara kita, malah dah bertaraf dunia pun. Banyak permintaan-permintaan daripada negara luar. Jadi bagaimanakah industri kreatif ini mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih tinggi dan juga mampu menarik minat dalam golongan pelajar-pelajar untuk memasuki industri TVET? Mungkin Tuan boleh kongsikan secara ringkas. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Memang industri kreatif kita alhamdulillah agak berjaya kalau kita bandingkan dengan dari segi animasi kalau kita bandingkan dengan negara-negara jiran kita. Kita antara pengeluar IP ini pengeluar hak cipta karya tersendiri berbanding dengan negara-negara jiran kita yang belum ada lagi. Jadi di sini sumbangan-sumbangan TVET sebenarnya saya nak cakap secara jujur ikhlas belum nampak full secara keseluruhan lagi. Cumanya sekarang apa yang kita tengah buat is kita tengah duduk bersama-sama dengan orang-orang industri dan cuba membangunkan satu pembelajaran yang lebih bersifat industri oriented. Apa yang diperlukan dalam industri itu yang kita cuba beri pada pada pelajar-pelajar kita lah. Dan sistem pembelajaran TVET sekali lagi saya nak tekankan, tadi saya dah bercakap pun sistem pembelajaran TVET ni agak bagus kerana dianya sifat modular dan dia ada peringkat-peringkat yang you boleh keluar at a certain point, you boleh bekerja and you can come back, dan ini menjadi satu pendorong bagi industri kreatif. Kerananya kalau kita belum animasi ni satu bidang yang besar. So kalau you tak tentu kat mana lagi you punya minat, you boleh belajar dulu and then you go out to the industry and then you come back and then you
specialize, dia ada pillar-pillar tertentu yang kita boleh pilih to specialization. Itu satu faktor yang sangat bagus dan saya nampak yang dalam bidang industri kreatif ini TVET akan menjadi penyumbang terbesar kepada dia punya animator di luar sana lah. Okey, terima kasih Tuan atas perkongsian. Seterusnya saya pergi kepada Puan Norati kerana banyak panel kita menyatakan berkaitan dengan kerjasama di antara industri dan juga institusi. Jadi pada pandangan Puan, apakah sumbangan yang boleh dilakukan oleh pihak industri untuk meningkatkan kualiti pendidikan TVET di negara kita? Secara menyeluruh, saya setuju dengan Profesor Abdul Rashid mengatakan bahawa mereka ni pelajar-pelajar TVET ni ialah job creator. In fact, usahawan-usahawan yang ada berjumpa kami untuk mendapat pinjaman untuk membantu mereka menjana memberi keuangan, bantuan keuangan kepada mereka ni, mereka yang mengambil pekerja dan memberi peluang pekerja kepada graduan akademik. In fact, seperti accountant, business admin. So meaning that TVET ni mengeluarkan usahawan yang memberi peluang pekerjaan kepada akademik, yang di mana sampai sekarang kita anggap bahawa bahagian akademik is a first class. But now they are giving a chance to them for them to work with them. Artinya peluang pekerjaan yang diberi oleh graduan-graduan TVET because of dia punya skill tu ialah seperti yang saya katakan sebentar tadi, bahawa kita menuju kepada ke arah negara maju. So kita perlukan usahawan-usahawan yang kreatif, yang mempunyai skill untuk membantu Malaysia menjadi lebih maju dari segi kemahiran, dari segi kecekapan mereka mengendalikan kerja-kerja specialized yang mereka ketahui daripada pembelajaran TVET. So saya mengatakan bahawa di sini pelajar TVET ataupun graduan TVET itu sendiri mempunyai peluang untuk membantu kita menaik tarafkan kemajuan di Malaysia daripada apa yang mereka belajar di TVET. Itu pandangan saya. Terima kasih Puan. Jadi saya kembali semula ke pentas dengan Prof Wan. Prof, dari aspek pendidikan di negara kita, aspek digital adalah satu benda yang kita tak boleh lari dalam revolusi industri. Jadi apa pandangan Prof? Adakah pendidikan digital ataupun digitalisasi pendidikan TVET ini mampu mengangkat TVET sebagai satu pendidikan utama di negara kita? Okey, susah nak jawab soalan ni. Pagi tadi sesi pagi tadi pun dah ada isu dibangkitkan. Ada sedikit dispute juga. Ada dua perspektif yang berbeza. Ada kata yes, ada kata no. Jadi bagi saya, ini pandangan secara umum apa yang saya boleh kongsi. Ada dua persoalan yang kita perlu jawab. Sama ada, adakah kita bersedia menerima digitalization of TVET sebagai part of curriculum. Yang kedua, penerimaan pelajar, student dan juga penerimaan industri terhadap kualiti pendigitalan TVET ni. Okey, kalau kita tengok yang pertama, kesediaan kita provider dalam TVET ni. Kita tengok bagaimana terjadinya COVID baru-baru ni kan. Dan kita menghadapi masalah untuk deliver serta-serta subjek yang memerlukan technical base dalam keperluan TVET ni untuk makmal-makmal. Kenapa? Berlaku sebab kita tidak prepare untuk pendigitalan aspek-aspek TVET ni ke arah yang berbeza daripada yang kita dah ada face to face, ada konvensional punya TVET. Dan disebabkan itu jugalah banyak universiti yang ada menghadapi masalah. Ambil contoh tak payah jauh, kami di universiti pun, di UTHM pun sendiri masih belum lagi dapat settle isu-isu lab, isu-isu benda. Saya rasa sama je yang berlaku di mana-mana di dunia. In fact kalau tengok di India baru ni, betapa student dah hantar memorandum pada menteri dia mengatakan mereka tak suka setengah-setengah subjek itu secara digital. Dan saya kata kalau kita cakap pasal TVET ni, soalan pertama yang saya bangkitkan tadi, adakah kita bersedia untuk membangunkan satu modul atau kurikulum yang memenuhi standard, memenuhi keperluan TVET yang boleh diterima oleh industri. Dan yang keduanya tadi dibangkitkan juga pagi tadi, bagaimana kita nak menilai digital kurikulum ni yang terutama TVET dari segi dia punya kualiti. Apa standard kualiti yang kita boleh terima pakai? Sebab di Malaysia, mungkin di dunia juga pada masa ini, tidak ada satu assessment untuk standard kualiti digital. Aspek digital ni masih belum dibangunkan dan ini merupakan satu cabaran saya rasa untuk kita kalau kita nak moving forward kepada digitalization of TVET, terutama TVET curriculum ni.
perkara ini perlu kita lihat secara menyeluruh bagaimana kita nak membangunkan assessment tu. Dan assessment ni juga perlu mengambil kira keperluan industri dan juga perlu diterima pakai oleh industri. Supaya kalau katalah assessment tu dibentuk oleh industri, jangan kata industri syok sendiri buat, akhirnya industri tak iktiraf. So di mana graduan kita nak bekerja nanti kalau benda ni berlaku. So itu dua perkara pokok yang saya rasa kita perlu lihat dari segi kita whatever kita nak digitalization ke whatever, benda ni kita kena kaji. So itu Tuan Hussein. Terima kasih Prof. Jadi Prof bercerita tentang kesediaan. Saya ingin tanyakan kepada Datuk Haji Baharudin dari aspek institusi pada hari ini, adakah penggunaan teknologi itu sudah berada pada tahap yang sepatutnya dalam kita bergerak ke arah revolusi industri? Mohon dari segi pandangan Datuk secara ringkas. Ya, sepatutnya TVET players telah menggunakan teknologi-teknologi yang tertentu di pusat-pusat mereka. Mana institusi yang belum explore, belum menjayakan program-program menggunakan platform-platform teknikal ini yang macam ketinggalan. So, saya tak ada statistik itu, figure-figure yang tertentu untuk menyokong pendapat saya, tetapi mana-mana institusi bukan kerajaan. Kerajaan ni dia banyak dana kan. Bukan kerajaan private ini dia mungkin ada kekangan di situ untuk melabur dalam teknologi yang baru. Jadi saya harap mana-mana institusi-institusi yang belum menggunakan teknologinya itu naklah melabur lebih banyak lagi dalam bidang teknologi, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Saya ingin menyentuh satu perkara kat sini, iaitu tentang tadi saya dah lemparkan satu pendapat tentang new agensi tadi yang perlu menerajui TVET ini. Kalau boleh, saya minta platform ini, Test 21 ini, buat satu memorandum, buat satu sokongan mengatakan bahawa kita semua ni bersetuju. Kalau semua setujulah yang ada dalam panel-panel ni. Kita perlukan, kita setuju kita satu agensi baru yang boleh meraju TVET ni. Kita sama-sama menyokong supaya kata Prof Nurani tadi kan, dia kata di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya sokong tu. Kerana jabatan ini yang boleh memacu negara kita. Kalau kita letak di mana-mana kementerian nanti banyak orang tak setuju. Dia kata dia naklah letak Jabatan Perdana Menteri. Saya nak undang sekali tentang trainers tadi, iaitu pengajar juga mempunyai peranan penting. Sekarang ini pelajar-pelajar pergi ke industri. Kita hendak juga pengajar pun pergi ke industri. So they know what happened in industry, what happened in classroom. So dua-dua situasi dia tahu. So memperkasakan lebih TVET ni, so pengajar-pengajar itu tahu teknologi di industri dan tahu teknologi tempat dia bekerja itu. So boleh dipadankan, boleh di-upgrade lagi knowledge mereka. Sekian. Okey, baik Prof. Jadi saya terus kepada Prof Datuk Dr. Nuraini. Pada pandangan Prof, apakah usaha yang perlu dijalankan untuk meningkatkan penyertaan pelajar dalam aliran TVET seiring dengan pelajar dalam aliran STEM secara ringkas, Prof? Okey. Terima kasih Pengerusi Majlis. Kalau kita nak betul-betul berjaya mengangkat TVET seiring juga dengan STEM ni, dia dua-dua masalah ni. STEM masalah, TVET pun masalah, ya. Jadi kita kena sama-sama berganding bahu ni untuk menerajui bersama untuk mengangkat negara kita. Jadi kita mesti bersama-sama industri, agensi macam peneraju apa semua sebagainya tadi tu, belia turun padang. Maknanya bila kita dah mula brandingkan TVET dengan STEM ni daripada early childhood. Daripada early childhood, primary school, turun padang semua. Bukanlah tiap hari, mengetahui. Macam yang Datuk Baharudin tadi kata, kalau kita nak macam bukan saja pelajar buat internship, pensyarah pun kena tahu alat yang terkini sekarang apa digunakan. Sebab macam tadi Prof kata digital, are we ready or not? So our pensyarah ready or not? So sekarang ni online lecture untuk TVET, untuk STEM tak sesuai. Sebab apa? Banyak industri kata, Datuk, sekarang ni kita dah chop graduan COVID. Graduan COVID maknanya they don't have the training, proper training dalam lab dan sebagainya. They cannot handle machine. So we have to retrain. It's a waste of energy. So maknanya where do you want to go? What do you want to do? So cadangan dah banyak tadi tu. Let's move together. And then
jadikan betul-betul TVET tadi, agensi tadi itu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kalau tidak, STEM ke TVET ke, insya-Allah gagal. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Saya rasa itu adalah penegasan untuk perubahan dalam TVET di negara kita. Jadi saya kembali kepada TS Muzammel. Dari aspek Yayasan Peneraju Bumi Putra sebagai satu badan yang menggerakkan pemerkasaan pendidikan di negara kita. Apakah mungkin komitmen ataupun mungkin kolaborasi yang boleh dijalankan oleh pelbagai pihak dalam mengangkat TVET sebagai pendidikan kelas pertama di negara kita secara ringkas? TS Muzammel. TS, kita tak boleh dengar suara. Minta maaf. Okey. Terima kasih moderator. Saya seronok bila tengok semua ahli panel dah semakin panas, tapi sayang masa kita terhad. Tapi saya nak menceritakan dekat sini bahawa kami di Yayasan Penaju ni sebenarnya saya sendiri mengambil tanggungjawab berjumpa naik turun dengan pemain industri, rakan-rakan industri, rakan-rakan program, institusi pembelajaran, college, universiti dan sebagainya setiap hari. Tadi kalau kata ada disebut oleh Datuk Prof tadi kata kalau kata tak dapat setiap hari, saya buat setiap hari. Nak bagi tahu bahawa mailah hari ini saya nak merayu kepada semua yang berada di hadapan saya pada hari ini untuk bersama-sama dengan Yayasan Penaju Pendidikan Bumi Putra, sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang mana hari ini saya sendiri pun pening macam mana nak memastikan seramai yang mungkin anak-anak Bumi Putra terutama sekali mendapat peluang tajaan untuk mereka ni belajar ataupun mendapat kursus kemahiran TVET. Saya bagi tahu, memang betul kita tak boleh work in silo. Let's share the cake, kan? Saya bagi tahu dalam saya ingat dah 6-7 majlis mesyuarat di peringkat nasional yang saya menjadi ahli tetap. Saya bagi tahu kata let's do hybrid partnership. Kita ni macam simbiosis, we need each other, kan? Sebab itu saya sangat setuju bila mana Datuk Baharudin sebutkan tadi tentang penyelarasan, coordination. Yes, memang kita perlukan semua benda itu. Saya nak bagi tahu minggu lepas Yayasan Penaju kita ada kerjasama dengan Malaysia Board of Technologies, MBOT. Saya bagi tahu kata kami ada ribuan anak-anak yang setiap tahun kita lahirkan. Tetapi mereka ini tidak mendapat recognition, tidak ada accreditation yang betul. Jadi sebab itu saya bersyukur bila mana ada seperti agensi seperti mana MBOT bekerjasama dengan Yayasan Penaju. Kita nak pastikan mereka ini memang betul-betul mendapat latihan dan juga mendapat pengiktirafan industri. Dan bukan saja di peringkat dalam negara tetapi antarabangsa. Kami bekerjasama dengan lembaga zakat di negeri-negeri, NGO. Saya sendiri menjemput majlis belia sini tapi masih lagi menunggu sahabat saya untuk datang untuk ke Yayasan Penaju, termasuk orang-orang politik, rentas parti, dan sehinggalah saya menghadap ke peringkat istana dan sebagainya untuk kita nak pastikan ada pembiayaan yang cukup untuk mereka-mereka ini. Saya nak bagi tahu ini mungkin yang terakhir. Yayasan Penaju kita sponsor pelbagai yuran pengajian, penginapan, allowance, kursus soft skill dia dan sebagainya. Saya bagi tahu kita ada program insulation pipe gas, kerjasama dengan Ranaco, juruteknik peralatan berputar, boilerman, drone, smart farming. Baru-baru ni saya bawa balik daripada Sabah, Sabah Skill Technology College, dan pelbagai lagi macam-macam. Kita ada 20-30 program kita yang mana memang kita outsource kepada kolej-kolej ataupun institusi yang memang mempunyai akreditasi, tetapi kami sendiri pun mempunyai kekangan kami sendiri. Kita kalau boleh memang sama yang mungkin kita nak bagi. Jadi sebab itu hari ini saya mengambil peluang yang ada ni untuk menjemput seramai yang mungkin untuk bersama-sama dengan Yayasan Penaju kita share kek ini dan kita akan boleh buat lebih ramai lagi. Dan insya-Allah bukan sahaja kita dapat melahirkan mereka-mereka yang mendapat pekerjaan tetapi membantu kerajaan pada hari ini untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi bila mana mereka ini mendapat pekerjaan dan seterusnya mendapat pendapatan yang baik. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada Yayasan Penaju. Saya berharap bahawa
kalau kata daripada hari ini, tadi Datuk Baharudin suggest ataupun minta untuk ada usul daripada TEST 21 untuk kita ada sebuah agensi yang menggabungkan semua pemain-pemain ataupun dari industri untuk TVET ni, saya juga mohon untuk TEST 21 untuk bantu Yayasan Peraju dan semua agensi-agensi yang terlibat ini untuk kita mohon lebih banyak dana peruntukan tajaan bukan pinjaman, tajaan untuk anak-anak kita, insya-Allah. Terima kasih TS. Jadi kalau kita lihat pada hari ini di Dewan pun dah panas, dekat dalam atas talian pun panas, tapi kita ada kekangan iaitu masa. Jadi saya pergi kepada saudara Jufitri. Kalau kita lihat semua memberikan komitmen untuk memastikan TVET ini diangkat di negara kita. Secara kesimpulannya saudara Jufitri, apakah harapan dalam kita mengangkat nilai golongan belia pada hari ini sebagai pemegang taruh terbesar dalam pendidikan TVET di Malaysia? Ya, saya setuju secara Jazli dan rakan-rakan pembicara sekalian. Saya quote satu kata-kata Profesor Qardawi menyebutkan bahawa aset yang paling berharga dalam sesebuah negara adalah anak muda. Jadi salah satu penyerahan potensi dan bakat penting untuk anak muda adalah salah satunya dalam bidang TVET. Memang kita komit sejak dulu seperti saya sebutkan pada awalnya, 10 tahun kita berjuang tentang pentingnya TVET, termasuklah apa yang disebutkan oleh Datuk sebentar tadi tentang perlunya ada majlis koordinasi. Itu pun saya ingat isu dah lama kita bawa. Sejak dulu memang kita perjuangkan bahawa perlunya adalah majlis koordinasi. Dan memang kita setuju untuk bersama-sama untuk diadakan satu majlis untuk mengkoordinasi semua urusan-urusan yang berkaitan dengan TVET di bawah satu bumbung, iaitu bumbung Jabatan Perdana Menteri. Jadi itu antara komitmen yang saya ingat penting untuk kita sokong dan kita teruskan. Dan di peringkat pembangunan belia pun memang kita juga memang ada untuk mempopularkan kemahiran kerja belia profesional, yang mana ada 3 laluan akademik, laluan TVET dan juga laluan berdasarkan pengalaman dan pencapaian masa silam. Maknanya kita juga mementingkan TVET even dalam dunia pembangunan belia pun memang kita berhasrat untuk mewujudkan professional youth worker yang laluan keduanya adalah laluan TVET. Dan akhirnya saudara Jazli, saya yakin bahawa penting untuk kita sama bersolidariti dan juga bekerjasama untuk memperjuangkan agenda TVET negara, supaya kita nak lihat bukan sahaja 10 tahun akan datang tapi 20 tahun dan 30 tahun akan datang boleh memacu kepada pembangunan TVET dalam kalangan belia. Termasuklah kita akan support apa yang dilakukan oleh Ruang Cikgu Berhad untuk mempopularkan pembelajaran TVET secara dalam talian, dan kita harapkan akhirnya kita boleh bersama-sama, kita ada 40 badan gabungan di bawah Majlis Belia Malaysia Berentas Kaum dan Agama, termasuk Sabah Sarawak, Majlis Belia Orang Asli, Majlis Belia OKU dan Majlis Belia Tahfiz. Memang kita akan sama-sama mendukung untuk mempopularkan TVET sebagai pilihan utama. Terima kasih. Terima kasih. Jadi secara kesimpulan ringkas, pada hari ini semua panel bersetuju bahawa TVET merupakan pendidikan utama yang perlu diangkat dan dijadikan sebagai kelas pertama di negara kita. Jadi secara kesimpulan, pada hari ini kita telah mendengar pandangan, ucapan, cadangan dan juga penegasan yang diberikan oleh panel pada hari ini. Terima kasih. Semoga platform TVET Expo and Summit 2021 ini menjadi satu nafas baru dan permulaan kepada pendidikan TVET di negara kita. Sekian, terima kasih saya daripada pihak Ruang Cikgu Berhad dan juga Urustia TVET Expo and Summit mengucapkan terima kasih atas kesudian ke semua panel dan juga para hadirin sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi selepas ini.